Okey, now kita masuk kepada Schrödinger equation. Okey, jadi dalam topik sebelum ni kita dapati bahawa de Broglie mencadangkan bahawa zarah boleh bersifat seperti gelombang. Kan, maknanya elektron bersifat seperti gelombang dan gelombang tersebut adalah seperti gelombang pegun yang mengelilingi nukleus lah. Okey, dan dia ada nilai-nilai lambda yang tertentu. Okey, sekiranya elektron kan dalam atom elektron bersifat seperti gelombang, maka kita perlukan persamaan gelombang. Kan, jadi kita, secara umumnya gelombang mechanical yang dipelajari lah, saya rasa di peringkat STPM atau matrikulasi. Kalau di peringkat SPM dia tak belajar gelombang, tapi dia tak belajar pasal persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombang ni dia ada bentuk dia sebegini, di mana Y ialah displacement kan, displacement sesaran pada sebarang lokasi dan pada sebarang masa diberi kepada sebagai amplitude darab cos ataupun sin, kx campur tolak omega t, dan ini memberitahu tentang arah perambatan gelombang. Jadi elektron ni mestilah dapat diwakili oleh persamaan gelombang. Dan elektron tersebut yang kita fahami dia sebagai zarah, dia mempunyai tenaga, di mana elektron yang bergerak dia ada tenaga kinetik dan juga dia ada tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan tu biasanya tenaga keupayaan elektrik, electrical potential energy, disebabkan oleh nukleus yang bercas positif ataupun dengan elektron yang lain, dengan kawan-kawan yang lain lah. Kalau dia bertemu dengan elektron yang lain, dia akan merasai tenaga keupayaan, dan total energy ni ialah hasil tambah di antara tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik. Dan hubungannya dengan sifat gelombang bagi elektron tu ialah frekuensi dia, dan frekuensi ini hubungan dengan total energy tadi tu ialah E sama dengan HF kan, dan daripada F ni kita boleh dapat dia punya panjang gelombang bagi elektron tu. Dan elektron tu juga dia ada momentum. Kalau dia bergerak dia ada momentum, dan oleh sebab dia momentum, dia pun juga ada, kita panggilkan panjang gelombang yang setara. Okay, sebab dia bersifat seperti gelombang kan, jadi dia ada panjang gelombang dia, dan panjang gelombang dia tu boleh dikira daripada hubungan ni lah, mana P sama dengan MV. Okey, jadi sifat gelombang ini perlu dah diambil kira dalam persamaan gelombang itu. Jadi persamaan gelombang untuk gelombang elektron ni kan, elektron tu yang bersifat seperti gelombang itu mestilah mengambil kira tentang dia punya total energy, momentum dia, frekuensi dia dan wavelength dia. Jadi adakah dibentuk dia sama macam ni, macam gelombang mechanical? Ini gelombang mechanical. Ini gelombang mechanical macam travelling wave on string kan, gelombang bunyi, dia mempunyai bentuk persamaan yang macam ni. Tapi itu memang sebab dia gelombang. Tapi oleh sebab yang ini ialah elektron yang bersifat seperti gelombang, maka kita perlukan tools, alat untuk menjelaskannya dalam bentuk matematik. Okey, jadi si seorang pakcik inilah, dia orang Austria, bukan Australia, Austria, sebelah Jerman tu. Dia telah pun came out dengan satu persamaan matematik yang memenuhi perkara-perkara berikut, iaitu perkara yang tadi saya cakap tadi tu, yang di atas ni, dia benda yang sama. Lepas tu dia juga cakap tentang total energy, iaitu benda yang sama juga kat atas tu, di mana total energy bagi elektron mestilah mempunyai tenaga keupayaan V, dan juga dia punya tenaga kinetik lah, hasil campur pada dia. Dan wave function tu mestilah bersifat sinusoidal dalam free space, bermaksud persamaan gelombang tu mestilah berbentuk sinusoidal. Sinusoidal ni sama ada dia ialah cos ataupun sin lah dalam free space. Free space ni kalau elektron tu kan dia bergerak
kalau dia keluar daripada atom, dia akan jadi free lah. Dan dia, bila dia bergerak dengan satu garis, dengan satu laju yang tertentu, kan, kalau elektron yang bebas bergerak ni, dia punya persamaan dia mestilah berbentuk sinusoidal. Itu dia punya mathematical description. Di mana V sama kosong, maknanya dia bebas lah. Kalau dia bebas daripada elektron, daripada nukleus dia, dia adalah elektron yang bebas. Dan persamaan yang mewakili elektron bebas tu ialah persamaan yang sinusoidal, yang berion. Sinusoidal ni berion. Okay, dia ada possibility of being complex function in which the real and imaginary parts are cosine or. So ini mathematical, E exponential I, macam ni. Dia ada bentuk dia macam ni. So kalau kita boleh recall balik lah tentang complex number, saya rasa mungkin ramai dah lupa. So complex number ni dia boleh ditukarkan kepada dalam bentuk Euler, which is cos omega t campur I sin omega t. Okay, so kita tengok kat sini dia adalah jenis yang sinusoidal lah. Kita boleh kembangkan nombor kompleks ni. Okay, jadi macam mana bentuk Schrödinger equation tu? So Schrödinger equation bentuk dia macam ni. Allah, apa benda lah kan. Okay, yang ini maksud dia states. The states of the electron. Okay, the state of electron. Ini ialah Hamiltonian. Ini ialah partial derivatives with respect to T dengan kompleks nama. So kita tengok dia memang sangat kompleks dan sangat mathematical. So dia ada banyak benda yang ada banyak physical interpretation of this equation. Jadi kita tak pergi lanjutlah sebab quantum mechanics ni saya masa dulu 2 subjek, 2 course hanya untuk memahami tentang quantum mechanics ni, dan dia tak habis pun juga sebenarnya. Jadi macam susah lah nak simplify dalam masa yang singkat ni kan. Tapi just nak bagi tahu Schrödinger equation bentuk dia macam ni. Okay, dan bentuk yang paling kompleks ialah ini, dan mungkin dalam kita boleh jumpa macam-macam bentuk Schrödinger equation yang dipermudahkan, tapi sebenarnya tak mudah juga. Okay, tak semudah F sama dengan MA untuk Newton's law kan. Itu pun agak kompleks juga. Ini kan Schrödinger equation dia lagi complicated lah. Okay. Jadi seperti yang dikatakan tadi tentang syarat yang perlu yang dipatuhi ialah daripada persamaan ni kita boleh just simplify yang tak simplify juga, di mana dia mengandungi komponen Hamiltonian ni ialah fungsi dia untuk mengekstrak tenaga daripada wave function ni. So ini ialah wave function yang mewakili elektron tu. Kan, wave function fungsi gelombang yang mewakili elektron. Okay, elektron yang bersifat seperti gelombang tadi tu. Okay, dan daripada situ sebenarnya wave function tu apabila dikenakan pada satu operator, so nama dia operator. Ini operator dan ini juga operator. Kalau kita menjalankan fungsi tu, kita boleh mendapat dia punya kinetic energy bagi elektron tersebut dan potential energy tersebut. Dan hasil tambah keduanya ialah bersamaan dengan total energy. Okay. Kemudian kalau kita tengok sini R ni bermaksudnya 3 dimension. So memang complicated, dan ini ialah del operator. Kan, del operator. Dan dia memang mathematical lah. So siapa power mathematical mungkin lebih memahami lah, tapi dia memang complicated. Okay, so dalam persamaan ni potential energy ni akan memberikan syarat bagi penyelesaian masalah persamaan ni. Jadi untuk setiap elektron yang ada dalam atom tu, dia ada wave function dia sendiri. Okay, setiap elektron yang ada dalam atom, dia ada wave function yang sendiri. Dan wave function itu dinyatakan oleh dia punya kinetic energy dan potential energy, dan hasil tanpa dia ialah bersamaan dengan total energy. Jadi setiap elektron tu dia ada total energy yang berbeza dan mempunyai wave function yang berbeza. Jadi fungsi Schrödinger equation ni untuk menyelesaikan masalah wave function tersebut dan mendapatkan maklumat tentang elektron tersebut. Jadi Schrödinger equation ni ialah mathematical tools untuk mendapatkan maklumat tentang keadaan elektron tu. Dia berada dekat mana dan berapakah tenaga dia, dan dia dihadkan oleh potential energy dia.
Okay, potential energy of the electron. Sebab setiap elektron dalam ini nukleus, setiap elektron mengalami potential yang berbeza. Kan sebab ni potential electrical potential lah. So kalau dia dekat, dia punya potential energy dia kuat kan? Sebab dia dekat dengan positif nukleus. Kalau dia jauh, potential energy dia dah kurang. Dalam masa yang sama, ada banyak sangat elektron. Setiap elektron dengan elektron lain akan mengenakan potential energy yang berlainan. Jadi, this very complicated. Jadi, Schrödinger equation ni perlu menggunakan komputer yang berkuasa tinggi lah untuk menyelesaikan masalah wave function ni. Okay, wave function ni. Jadi, akhirnya, penyelesaian bagi Schrödinger equation ni akan memberikan 4 quantum number. Okay, 4 quantum number yang diperlukan untuk memberi kalau saya kata memberikan alamat untuk elektron tu. So ada 4 quantum number yang memberi alamat kat mana keadaan elektron itu, di mana dia, dalam keadaan macam mana, kan? Okey, tapi masih lagi kita tak boleh kata dia berpusing, kan? Kita boleh cakap sifat dia seperti berpusing, tapi sebenarnya dia tak berpusing. Okay, so seperti dalam topik sebelum ni, kita sebenarnya tak boleh nak associate analogi kepada elektron tu, sebab kita tak boleh tahu elektron tu macam mana. Cuma dia bersifat seperti gasing, dia boleh besar dan sebagainya. Dan okay, so seperti yang saya kata tadi, elektron tadi tu, Schrödinger equation tu memberi penyelesaian tentang quantum number. 4 quantum number akan memberi identity bagi setiap elektron tu. Dan solution itu memang sangat complicated lah. Numerical is a numerical research, dan memerlukan memang ada mathematician, chemist dan sebagainya untuk bekerjasama lah menyelesaikan masalah. Dan dia masih lagi berterusan sebenarnya sebab sekarang. Tak, sebab dia complicated. Okay, so ada 4 quantum number atau nombor kuantum yang akan mengidentitikan elektron tersebut. Pertama sekali ialah N. N, quantum number N iaitu 1, 2, 3, 4. N ni seperti kalau kita dalam proton, inilah nukleus. N tu ialah kita boleh anggap dia sebagai aras tenaga daripada pusat. Okay, N1, N2, N3. Kita panggil dia macam petala. Okay, dalam buku kimia dulu belajar petala of the, so N tu yang merujuk kepada petala pertama, petala kedua, petala ketiga, petala keempat dan seterusnya. Cuma di mana elektron tu boleh berada. Okey, seterusnya ialah quantum number L yang memberi tentang angular momentum sudut, di mana okey, dalam elektron kita menganggap dia seperti dia mengorbit, kan? So dia boleh mengorbit macam ni, ataupun dia boleh mengorbit kat atas, ataupun dia mengorbit kat sini. Jadi dia ada banyak kemungkinan, tapi walaupun ada banyak kemungkinan itu quantized. Dia tak boleh mana-mana sukati. Dia hanya boleh pada certain level. Level ni ke, kosong ke, 1 ke, 2 ke, 3. Okay, macam tu. So masih lagi quantized. So tak boleh sesukati. Okay, so petala tak boleh sesukati. Petala ada jarak petala pertama, petala kedua, petala ketiga. So dia ada petala yang dibenarkan. Kemudian dia ada quantum number yang dibenarkan. Lepas tu, tambahan kepada quantum number tu, kan, okay, so dia boleh sama ada kat bawah ni. Kita mungkin dalam bumi kita ada macam latitude lah, latitude tengah, L0, L1, L2. Ataupun L0 bawah, L-1 bawah, L-2, so macam tu lah. Kita boleh analogi, sebenarnya analogi tu tak boleh juga sebenarnya. So kita boleh modelkanlah secara matematik, tapi dia sebenarnya tak macam tu. Tapi dia bersifat sebegitu. Okay. So tadi saya kata L kemungkinan berada kat sini, 0, 1, 2, kan. Tetapi dia juga boleh arah berlawanan, betul tak? Okay, kita ada kita ada clockwise, kita ada counter clockwise. Jadi kat situ di situ lahirlah pula quantum number ML. Okay, ML tu boleh memberi maksud tentang dia punya orbiting tu sama ada clockwise ataupun counter clockwise. Okay, yang terakhir pula ialah nombor quantum number yang keempat, iaitu spin quantum number spin yang memberi
maklumat tentang elektron tu sendiri kan, dia macam bumi lah kan. Bumi mengelilingi matahari. Tetapi bumi tu sendiri dia spin pada faksi dia sendiri. Jadi spin tu boleh sama ada spin clockwise ataupun anti-clockwise. So itu ialah juga permodelan. Kita tak tahu sebenarnya dia betul-betul spin ataupun tak. Okay, dan itu dijelaskan juga dalam permodelan matematik ni kan. Kita tengok memang it's about rotation kan. Rotation counterclockwise ataupun clockwise, and then dekat petala tu sendiri, dekat orbiting elektron tu sendiri dia boleh spin on itself. Jadi ini hanya nak memberi gambaran lah betapa kompleksnya permodelan matematik ini untuk menggambarkan elektron dalam atom. Okay. Dan kat sini daripada 4 quarter number tu dia memberikan syarat-syarat tertentu, dan contohnya kalau N3, L yang dibenarkan ialah 012, ML yang dibenarkan ialah 0, negatif 1. So kita tengok apa syarat-syarat yang ada kat sini. Kita check betul tak. Okay. Kemudian tambah MS ni juga, yang quarter number keempat ni juga dipandulah dengan apa yang kita katakan sebagai exclusion principle yang dicadangkan oleh Pauli. Pauli pun orang Jerman jugalah. So Pauli exclusion principle atau prinsip pengecualian Pauli, di mana dua elektron tidak boleh mempunyai set quantum number yang sama. Ini bermakna setiap elektron yang berada di dalam atom mesti mempunyai identiti yang tersendiri. Okey, jadi dengan aras tenaga paling rendah ialah N1, maka elektron akan bukan elektron dia lah, sebenarnya semua orang pun dia akan suka berada pada keadaan yang tenang, which is tenaga yang paling rendah. Okey, jadi elektron apabila atom membesar dengan bilangan proton dalam nukleus, so elektron yang serasi, bilangan elektron yang serasi dengan proton tu mesti mengisi kedudukan yang paling rendah, petala yang paling rendah dulu. Jadi pengisian itu akan mematuhi 4 quantum number ni dan juga exclusion principle tu. So daripada situ lahirlah kita katakan jadual perkalaan unsur. Jadual perkalaan unsur ni memberitahu bahawa kalau elektron dia 1, proton dia 1, okay, dia helium, okay, dia kelas pertama. Kemudian helium kelas kedua, kelas 8 hujung kali. Okay, lepas tu kalau 3 elektron dan 3 proton dekat lithium. Jadi kat situ sebenarnya memberitahu kita tentang elektron tu mengisi mengisi kekosongan mengikut quantum number 4 tadi tu. Okey. Jadi kat situ saja kita boleh just introduce lah tentang Schrödinger equation. So apa itu Schrödinger equation? Schrödinger equation ni ialah equation persamaan yang menjelaskan tentang sifat gelombang bagi elektron. Okey, sifat gelombang bagi elektron, dan gelombang tersebut bagi setiap elektron dia ada persamaan gelombang yang masing-masing. Dengan menyelesaikan masalah Schrödinger equation ni bagi setiap atom yang wujud kan, yang dikenal pasti, para saintis akan menyelesaikan menggunakan persamaan ni, seperti juga menggunakan persamaan Newton untuk menyelesaikan masalah motion. Sama juga cara dia, which is menggunakan Schrödinger equation untuk menyelesaikan masalah elektron yang ada dalam atom kan. Jadi dia nak dapatkan apa sebenarnya? Dia dapatkan N lah. Nak dapatkan N ni, dan macam kalau kita dapat N ni, so what kan? Sebenarnya dia akan memberi kesan tentang apa yang kita lihat daripada setiap unsur tu mempunyai sifat-sifat dia yang tersendiri. Jadi kita jump lepas kita terus kepada subtopik yang berikutnya.